Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Firdaus, terima kasih kepada ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan pegawai-pegawai masjid, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kepada tahun 50-an, tahun 60-an, filem-filem, ada satu watak yang tuan-tuan semua ingat. Nama dia watak Abdul Wahab. Okey. Dia kata pada adik dia, segala factory, kelang-kelang kakanda yang punya. Ini bahasa yang ingat ni. Lalah kena jual. Kemudian dalam cerita Hang Tuah P. Ramlee, dia jadi sultan. Dia jadi sultan Melaka. Dia kata apa pada orang besar istana dia? Harapkan telunjuk mencucuk mata. Harapkan pagar yang makan padi. Bunuh saja si Tuah, beta tahu matinya sahaja. Nama laki-laki yang tinggi, putih, handsome ni tuan-tuan, nama dia Haji Mahdi. Nama dia Haji Mahdi. 3 Abdul tu hak jadi abang sulung. Tu nama dia Haji Mahdi. Haji Mahdi ni belajar di mana? Haji Mahdi ni dia belajar di Mekah. Dia sekolah di Mekah. Dia mendapat pendidikan di Mekah. Orangnya alim, orangnya faqih, duduk berbelah-belah tahun. Bapa dia diiktiraf sebagai wali di Negeri Sembilan, dan di antara salah seorang mufti di situ. Kalau tuan-tuan buka wali-wali yang ada di Semenanjung Tanah Melayu masa itu, nama ayahanda dia termasuk di kalangan orang yang diiktiraf sebagai wali. Alimnya dia. Bila dia balik daripada Mekah, bapa dia suruhlah mengajar, tapi Haji Mahdi tak mau. Dia segan. Akhirnya pergi Singapura jadi pelakon. Tuan-tuan yang saya hormati, orang tanya kepada dia, kenapa tak mengajar orang? Kenapa tak buat kuliah? Kenapa tak buka madrasah? Kenapa tak berceramah? Kenapa? Jawapan dia satu: saya malu orang tengok saya kalau saya ceramah. Saya takut bila orang duk perhati dan bagi tumpuan pada saya. Saya malu. Saya tak tahu nak kata apa. Saya takut. Jadi saya rasa saya tak boleh berhadap dengan orang. Saya jadi pelakon je lah. Dia kata apa? Saya malu nak berhadap dengan orang. Akhirnya dia jadi pelakon. Bila dia jadi pelakon, apa dia buat di Singapura? Dia mengajar orang-orang pelakon-pelakon, buat kuliah di rumah dia, buat pengajian di rumah dia untuk para artis dan seniman seniwati di studio Jalan Ampas. Sehinggalah dia meninggal tuan-tuan tahun 80-an. Selang setahun daripada Saloma dia meninggal, dia menjadi orang yang mengajar orang. Dia jadi orang yang mengubat orang sebab mempunyai ilmu yang tinggi tuan-tuan. Bila orang tanya dekat dia, kenapa engkau tak mengajar orang? Kenapa engkau tak jadi pengkuliah pada orang? Dia jawab apa? Dia takut. Dia tak berani nak berhadap dengan orang. Dia takut nanti orang agungkan dia, orang hormat dia. Dia tak mau. Itu hati Haji Mahdi. Saya pun takut macam tu. Belum ceramah lagi, sampai nenek londeh baju saya. Selagi hati saya akan bercakap, orang lain ceramah tak ada pun mic macam ni, aku ceramah mic macam ni, baru mereka tahu hati saya jahat. Nanti kalau saya ceramah, orang lain ceramah 5 orang 5 orang yang dengar ceramah tu pun 5 tu 3 pekak, yang 2 pula kencing tak lawas, sak duk keluar, sak duk masuk, sak duk keluar. Mai saya ceramah pula lah, orang berduyun datang. Nanti hati saya kata apa? Baru dia tahu. Hampa kalau nak panggil aku masjid kecil-kecil tak payahlah, buatlah masjid besar-besar. Akhirnya hati saya jadi jahat. Yang ni yang menakutkan.
Sat lagi saya jadi imam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Mesti dia kata aku macam Imam Mekah. Baru dia tahu. Amin. Jahatnya hati saya. Sat lagi bang isyak pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tok Bilal pula kata, mesti dia tahu macam Masjidil Haram. Habis-habis la ilaha illallah. Dia keluar pada bilik bang, dia tanya macam Mekah. Nampak tak tuan-tuan? Tu nama dia persoalan hati. Hari ini saya pakai baju bunga-bunga. Allahu Akbar. Mesti depa tengok mana beli baju ni. Depa tak tahu aku beli kat Indonesia. Oh, ni hati kita. Macam mana nak bagi hati baik? Macam mana nak bagi hati baik? Pukul 5.30 kita mai dah Masjid Al-Bushra ni. 5.30 pagi. Orang lain pun tak mai. Tok Imam pun tak mai lagi. Tok Imam pergi mana Ustaz? Dia duduk sibuk melompat sana sini. Tak ada nak mai awal. Kita pun mai sembahyang pukul 5.30 pagi. Tok Imam mai pukul 5.50. Baru dia tahu siapa mai awal. Nampak tak tuan? Inilah persoalan hati. Nabi sebut innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kalau kita baca pada hadis ni tuan-tuan, Nabi sebut apa pada kita? Sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak melihat kepada rupa kamu. Allah tidak melihat pada harta-harta kamu. Tetapi yang Allah lihat ialah hati dan amalan kamu. Dua benda ni Allah tengok. Hati dan amalan. Sebab tu persoalan menjaga hati ni sangat besar. Dalam hidup kita ada ilmu yang berkaitan dengan menjaga hati. Nama dia tasawuf. Orang yang menjaga hati nama dia sufi. Bersih hati dia. Nak bagi bersih hati itu lagu mana? Sebab apa? Sebab yang Allah nak tengok ialah hati kita. Yang ni macam mana nak bagi betul hati ni tuan-tuan? Sebab hari ni kita suka menilai orang. Kita suka menilai orang. Tugas menilai orang bukan tugas kita. Menilai orang tugas Allah. Itu hak Allah. Kita pula menilai orang. Tu dia duduk ceramah atas kursi tu, bangga tu. Orang lain mau duduk bawah, dia ada atas kursi wheelchair tu, bangga tu. Mana tuan-tuan tahu saya bangga? Takkan tak bangga. Kursi mahal. Mesti bangganya Tuhan. Hang kalau dapat kursi ni hang bangga. Orang hak duduk atas kursi ni belum tentu lagi. Apa yang kita syak pada orang, itulah dalam hati kita. Ni Ustaz Kazim ni dia nak tanding pilihan raya ni cari duit. Dia nak tanding pilihan raya ni cari duit punya orang ni, agama wang. Mana hantar? Hantar mana? Biasa. Apa kalau tak tanding, kalau tak cari duit, apa? Tuhan. Ada hang tanya dia untuk apa? Berapa ramai kita ni dah ambil tugas Allah kan? Tu jadi imam tu bangga, tu jadi imam Bushra. Bangga tu. Mana tahu? Takkan tak bangga pun, ramai. Tu tadi makcik tu ustaz kami daripada Ipoh mai ustaz Imam Pulai tu. Mai kan Pulai, mai Bushra. Lepas Madat Bushra, lepas Bushra Madat. Imam Pulai daripada Ipoh. Kata nak balik dah ustaz. Jalan elok. Bukan berjalan ustaz, kami naik bas. Naik bas elok ustaz. Kadang-kadang kita cakap bahasa orang kampung, faham? Kita cakap terang-terang, jalan elok. Jalan elok bukan suruh jalan kaki tinggal bas tu balik berjalan, bukan. Maksud perjalanan tu kita ni bahasa kampung, bercakap dengan bahasa orang pekan ni orang tak faham tu. Lepas tu jadi payah. Pasal apa? Pasal hati. Hati tu yang menjadikan jadi susah. Jadi saya pada malam ni tuan-tuan,
saya pun kena bersihkan hati, kita semua kena bersihkan hati, sebab Allah Ta'ala duk tengok hati kita. Ni kita sembahyang, kita kata sembahyang kita betul, tapi rupa ramai yang nak bangkit sembahyang tadi malas. Rasa baru ya maghrib, asar dah, maghrib pula. Aku rasa aku baru sembahyang asar tadi, masuk maghrib pula nak kemat sungguh dah. Nak kemat apa? Hang sembahyang asar tadi pukul 7.25 masuk maghrib memang salah. Cuba hang sembahyang asar tadi pukul 4.50 masuk asar je subuh sembahyang tu 4.54 masuk. Memang lama nak tunggu 7.26 tu. Ni hang sembahyang asar pukul 7, habis-habis salam orang bang. Allah, nak kemat subuh. Nak kemat pula otak hang. Hang tu kena kemat dulu. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, macam mana yang nak menjaga hati? Sedangkan Allah Ta'ala pesan pada kita, Nabi Muhammad pesan pada kita, hati yang Allah tengok, amalan yang Allah tengok. Yang Allah tak tengok wajah dan harta-harta kita. Tuhan tak tengok. Sebab tu Kak Som jangan duk susah hati pasal muka. Ni duk susah hati muka. Nampak wajah saya makin kusam sekarang. Nampak berkedut sangat. Jangan susah, gunakan whitening cream. Anda akan menjadikan wajah anda lebih cerah. Akhirnya siang malam pakai whitening cream, memang muka cerah, tangan gelap. Menakutkan tau. Muka cerah, tangan gelap. Takut. Ada orang yang terlalu menjaga wajah. Dia tak nak hidung dia, dia operate hidung dia. Dia susah hati dengan gigi dia, dia buat lain gigi dia. Dia susah hati dengan kening dia, dia taruh habis kening dia. Dia tak suka dengan gelap wajah dia, dia bagi cerah muka dia. Sebab apa? Penampilan, kata dia. Penampilan kamu untuk siapa? Allah tak tengok wajah. Sebab tu Allah tak tengok wajah. Sebab apa? Sebab dia yang menciptakan wajah kita. Huwallazi yusawwirukum fil arham kaifa yasha, kata Allah. Dialah yang membentukkan wajah-wajah kamu di dalam rahim ibu-ibu kamu. Maka haram kita hina orang. Tak padan hidung kembang, dah hati nak mina anak orang. Nampak? Hidung ni siapa buat? Allah. Hang hina siapa? Sebab tu kita tak boleh bagi markah pada ciptaan Tuhan. Jangan bagi markah. Pertandingan Ratu Cantik, tengok yang ni hidung elok mancung 9 per 10. Mai kawan tu penyek sikit. Apa hidung penyek ni 5 sudah. Hang siapa nak bagi markah ciptaan Allah? Hang Allah cipta. Sebab tu haram pertandingan Ratu Cantik. Oh, yang ni tinggi elok, 6 kaki lah. Hak ni pendek pun nak masuk, sibuk je. Pendek rendah ke Allah buat. Gemuk ke apa ke, kurui ke Allah buat. Kalau Allah pun tak tengok rupa paras, yang kita nak tengok pasal apa? Allah tak tengok. Sebab tu Kak Som, tak payah kita susah hati dengan rupa parah Kak Som. Abang Din tak payah susah hati Abang Din dengan rupa parah kita. Tapi kenalah jaga kebersihan. Ini misai masuk dalam mulut. Masuk dalam mulut. Abang Haji ada misai, ada mulut tak? Ada, dia angkat turun balik entah. Bila minum susu tu, setengah susu ni dekat misai lah. Abang oi motong sangat, tak apa aku buang. Nampak pong dia buang. Abang oi terimlah misai tu. Allah tidak melihat pada rupa. Astaghfirullahalazim. Memanglah Allah tak tengok rupa, tapi kan Nabi suruh jaga elok-elok penampilan. Jaga elok-elok entah tu. Kadanglah misai ni, ya Allah, bulu hidung ke bulu misai? Bulu hidung dengan misai sama panjang. Saya rasa nak ambil gunting nak trim bulu hidung ni, terus keluar ni. Nak menghadap pada orang dengan rupa yang baik, bukankah itu dipanggil akhlak? Tetapi jangan susah hati dengan rupa kita. Jangan hina rupa orang. Allah tak tengok pun. Begitu juga Allah tak tengok wa amwalikum, harta-harta kita. Tuan-tuan janganlah duk rasa bangga. Saat-saat angkat tangan. Saat-saat angkat tangan. Nak tunjuk kat orang jam. Dia tak tengok lah. Oh sudah tuan-tuan. Pergi kenuri nu Kak Som oi.
Sak-sak angkat tangan. Jauh pula lauk ni. Nampak tu? Rupanya nak tunjuk gelang. Pasal apa nak tunjuk gelang? Gelang besar ustaz. Gelang ni besar macam kereta api. Jalak ke tangan. Kak Som, kalau Kak Som kata gelang Kak Som ni besar, orang lain Kak Som gelang dia lagi besar Kak Som. Sampai ke ketiak punya kaya dia. Kalau kita kata harta kita kaya, orang lain lagi kaya. Jam awak RM1. Oh, jam saya ustaz 5,000 ustaz. 5,000 murah. Orang lain 5 juta. 5 juta jam dia. 1 juta dolar Amerika. Tapi sama aja. 8 suku tetap 8 suku. Tak ada pula harga jam mahal. Jam saya ustaz, you pukul berapa? 8 suku. Saya pukul 8. Jam saya mahal. Kalau tahan ustaz. Hang mahal macam mana pun orang lain 8 suku. Hang 8 suku. Kalau orang lain 8 suku, hang pukul 8. Hang 3 suku. Sebab tu tak ada apa tuan-tuan. Harta kita ke apa, tak ada apa nak bangga apa. Kita kadang-kadang duk bangga rumah besar. Bila buat kenduri kat dewan juga. Kita kata bilik tidur kita besar. Bila mati main masjid Bushra ke, mandi sini mayat. Kita kata kereta kita besar, main sakit ambulans ke ambil. Ambulans jangan main. Naik Bentley, tobatlah home tak bawa tuan-tuan. Ambulans juga dia bawa tuan-tuan. Kadang-kadang dia naik ambulans lagi kerap daripada dia naik kereta dia. Baik dia beli ambulans. Boh satu wagarah tu. Habuan apa? Habuan nak jalan senang otak saya sebulan 2 kali masuk buat. Harta ni tu selalu gaduh apa tuan? Kita tak ada harta apa. Tuhan bukan nak tengok baju hang buat di mana, kain hang buat di mana. Tak payah. Tak payah ambil berat. Tu yang makcik bila Ustaz Habak hari tu kata Tuhan tak tengok apa-apa kaya harta tu, yang makcik start pada tu, yang makcik tak tutup aurat ada apa. Allah bukan tengok apa tak. Yalah makcik weh. Tu yang makcik pergi kedai pun berkembang dia. Bila tanya kenapa berkembang makcik, Allah tidak melihat pada harta. Astaghfirullahalazim. Itu ada hukumnya. Tak payahlah kita duk bangga dengan harta kita, kereta kita, rumah kita, bilik berapa, ada lift dalam rumah. Tak payah bangga. Esok tinggal ya. Kadang-kadang bila dah tua ni, tingkat atas pun tak naik. Tok tak naik tingkat atas tu, tak larat akhir lutut. Duduk bawah. Jangan kata tingkat atas, dapang pun tak pergi lah. Duduk atas ketik lah. Sarap untuk dia. Tak larat pergi mana. Duduk bangga tang mana pada harta ni. Lalang main duduk pondok. Rumah banglo tinggal duduk pondok menung. 10 kali 20. Hak tu banyak. Duduk pondok kecil 10 kali 20. Duk pula sebelah pula pondok orang lelaki pula. Duk jumpa. Hang tengok aku tengok hang nak menikah pula dah. Sudah tuan-tuan. Umur 68. Mai jumpa saya ustaz, kami nak menikah. Seorang 60, seorang 74, seorang 68. Nikah. Boleh bang? Boleh ustaz. Dah suka ustaz tak apa nikah. Ni nak minta satu ustaz. Kami bilik sebelah pondok, betul? Kami nak buat pintu tengah lah. Boleh lah ustaz, tebuk buat pintu. Boleh lah, tapi sewanya 2 juga nak. Nampak tak? Ada pula geng-geng dia mai jumpa saya ustaz. Depa tu nak nikah pasal apa ustaz? Tua-tua nak nikah nak buat apa? Ustaz pun bagi pasal apa? Dah tua-tua nak buat apa? Saya kata kau itu seduk fikir apa lah. Bagi depa menikah, depa tahulah nak buat apa. Yang kau duduk malam-malam nak buat apa tua-tua tu? Biar mereka nikah, mereka tahu lah nak buat apa. Sibuk yang dia tanya lah. Pelik tuan-tuan. Hari ini ada 18 bah melawat sekolah saya. 3 orang main jumpa saya tadi. Ustaz, kalau ada nak cari, Ustaz recommend kat saya. InsyaAllah kak umur berapa? 69. Baik, insyaAllah. Malam ni saya pergi Bushra, saya tanya tengok. Siapa nak sini? Angkat tangan macam saya tuan-tuan. Salah ke? Tak salah, biar pergi kat dia. Dia kata kak sunyi tak ada siapa kak, kalau boleh nak cari orang hak reti agama, hak boleh bimbing kak sembahyang. Ni dia Abadin ni peluang. Jadi akak-akak pun kalau nak kahwin mai jumpa saya. Saya ada satu stok laki-laki barunya, pencin. Kak dapat dia untung kak. Pencin semua ada, askar pencin. Pegawai besar.
Nah, pencen ada, cemanik ada, gaut ada. Baru ni semput mu ada. Buah benda tu lega tu. Jadi akak dapat dia untung kau. Baik, jadi malam ni yang kita nak tengok apa? Yang kita nak tengok hak Nabi sebut. Yang Nabi sebut, aku nak tengok pada hati-hati. Allah tengok kepada hati kita dan Allah tengok kepada amalan kita. Ni dia. Macam mana yang nak bagi bersih hati. Tadi saya sebut pada tuan-tuan pelajaran tasawuf. Banyak orang mengambil berat tentang masalah fiqh. Banyak orang mengambil berat tentang masalah sah tak sah. Tapi tak ramai yang orang ambil berat tentang masalah hati. Oi, masalah hak luar ni tak tahu nak abang tak lah. Bagus lah tu. Dia tanya kat saya, Ustaz. Ni nak tanya Ustaz, kalau kita tahiyat jari lagu tu macam mana Ustaz? Asyhadu an la duduk buat lagu tu Ustaz macam mana tak sah tak sembahyang Ustaz? Saya kata sah, benda kecil. Yang tak sah tengah-tengah tahiyat asyhadu an la, yang tu betul lah. Tu dia tampak orang pula asyhadu an la. Yang ni tuan-tuan, angkat orang ni pergi sembahyang tengah jalan duduk seorang ni. Kalau setakat jari ni sat dia tegak, sat dia turun, sat dia pusing lagi, tak apa. Buatlah. Tapi Ustaz, sebelum dia pergi Mekah, dia angkat jari dia elok Ustaz. Sejak dia balik pada umrah tu yang jari lagu tu. Jadi macam mana abang tahu? Saya sembahyang sebelah dia. Tu yang saya nampak tu. Bila saya tahiyat, saya tengok dia. Asyhadu an la. Jadi yang abang tengok dia siapa? Dah abang tengok jari abang sudahlah. Dah dia pasal dia lagu tu rasa pelik. Saya tengok Bukan setakat saya tengok Ustaz, orang hak sebelah sedia, belah sana pun tengok. Lagu tu juga siapa ni? Mana ni abang ni sembahyang kan, sembahyang tengok dia. Kita duk rasa kita betul dah. Kita nak dah dia tak betul. Kita lah tak betul. Siapa jari lagu tu pelik lah. Main mana? Nampak tak? Tu masalah hati tuan-tuan. Kita duk rasa kita betul, kita betul, kita betul. Orang lain semua salah. Orang lain semua tak tepat. Tu masalah hati. Saya mai tadi ada orang duduk kedai tom yam, duduk makan, orang duduk bang, dia makan tom yam. Apa rasa hati saya? Depa buka puasa, la rejah. Habis mayang satgi depa makan, balik lagi. Habis makan satgi depa main. Itu hati. Sekarang boleh rejah puasa tu. Puasa qada ke apa ke? Hati. Kalau hati busuk, astagfirullahalazim. Ku bakar ke tom yam ni tadi. Orang lubang duk terkedarah. Apa? Kembung pipi ni. Apa? Ni, berapa ramai yang hati busuk. Nak bagi bersih hati tu lagu mana Palung? Nak bagi baik hati, cara dia ialah aku yang tak betul, aku yang jahat, aku yang salah, aku yang tak elok, orang lain semua elok. Kita duk tengok tu imam kita ni, ustaz kita ni, bagus orang dia. Berapa ramai yang duk kutuk ni? Saya duk baca netizen duk kata kat dia. Apa orang kata kat dia? Jumpa dia benda. Duk jumpa dia benda, apa salah dia? Duk kata kat dia. Serupa. Orang kutuk Ustaz Kazim pula. Hang jumpa Ustaz Kazim pun tak benar. Saya mengajak satu jabat kerajaan naik lift. Jalan dengan PA saya naik lift. Sampai tingkat berapa tu orang tahan naik lift sekali pula. Dia tanya nak mengajar kan? Ada mengajar kat atas. Masa tu saya buat beg kitab semua. Ustaz Kazim sihat ke sekarang? Sihat ke? Dia tak tahu yang saya ni Ustaz Kazim. Dia tanya saya, Ustaz Kazim sekarang sihat ke? Sihat ke? Dengar tu kata tak sihat no? Sihat. Saya dia ikut kuliah dia di kampung saya. Kalau hang ikut hang kenal aku. Dia kata betul tak betul ni? PA saya duk tengok saya tengok dia sihat tak sihat. Ni kalau ustaz, kalau jumpa Ustaz Kazim dengan salam, insya-Allah, insya-Allah. Nak kata apa tuan-tuan? Saya ingat dia tak perasan. Ada yang mai cari saya di rumah, saya naik motor nak pergi Maidin. Rumah saya dekat dengan Maidin, merangkak sampai. Naik motor, kona tu dia tahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rumah Ustaz Kazim tak mana?
Tu depan tu. Nombor 3. Okey, masih. Sama-sama. Saya pun pergi Medan balik. Balik dia tunggu depan rumah. Bukan yang saya tanya tadi ke Ustaz Kazim. Ya, ni rumah saya. Lah. Pasal apa Ustaz tak abang Ustaz Kazim? Abang tanya mana rumah Ustaz Kazim? Ni dia. Abang tak tanya kat saya Ustaz Kazim kan ni? Mana saya tahu, saya ikut soalan. Nanti tak lulus SPM. Mana soal itulah jawapan dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Persoalan yang pertama saya kata, bagaimana nak bagi hati bersih? Aku tak elok, aku tak sempurna, aku jahat, aku tak elok. InsyaAllah kita jadi baik. Aku seronok tengok imam tu. Ya Allah, aku ni umur dah 60 tahun tak pernah jadi imam. Allah, dia umur 28 imam dah. Allah, nampak apa nak jadi aku ni? Takkan abang tak ada jadi imam langsung? Adalah di rumah dengan isteri. Kami selang-seli Ustaz. Selang-selinya maghrib saya, main syak dia pula kan. Abang tak jadi imam kat masjid mai sesak kami semua abang. Tuan-tuan, cubalah kita kata aku yang jahat bila kita tengok anak muda ni, 3-4 orang ni. Allah, muda-muda main masjid dah. Allah, muda-muda hafal Quran dah. Kita duk tengok orang duk hafal Quran tu, Zubaidiah lah, Mahat Tafiz apa lah semua. Seronoknya depa ni baca Quran, duk belajar Quran. Aku teringat Nabi kata khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Orang yang paling baik ialah orang yang belajar Quran. Ya Allah, depan mata aku ni budak-budak hafal Quran, ya Allah. Aku ni jangan kata nak hafal Quran, qul ya buku tak hafal. Ini tak bila tengok budak tahfiz hafal Quran, so nak kerja apa budak ni. Mai sembahyang Jumaat duk berjalan kaki. Ni budak tahfiz mana? Tu atas tu. Taklah, esok nak kerja apa tu, SPM tak ada apa, tak ada lah. Tak tahu. Taklah. Abang ada SPM, saya diploma. Abang kerja apa? Saya pun tak ada kerja. Apa entah. Ya, hang tak ada kerja kata ke orang. Nabi kata ada orang yang paling baik ialah orang yang belajar Quran. Depan mata aku orang yang belajar Quran. Allah. Nabi kata hang orang terbaik. Aku ni tak belajar Quran langsung. Mai tadarus Ramadan tak nak masuk. Tak nak masuk. Masuklah Din, tadarus, bagilah nama. Hang tak baca pun tak apa, hang duduk saja. Tak apa. Lagi aku masuk hang tak ada nak habis, duduk betul aku ya. Baik aku balik rumah apa baca, aku tumpang dah. Atau bila hang nak baca Quran duduk sajalah. Kalau hang tak reti baca, mai jumpa tok imam suruh belajar. Tak apalah, alam-alam jeluk kesam. Biar sampai ke Pakalengan. Alah-alah tak boleh baca Quran, biarlah sampai mati tak boleh baca Quran. Mana boleh macam tu? Bersihkan hati kita. Waktu saya belajar tahfiz dulu tuan-tuan, ada satu orang tua umur dekat 50 tahun masuk tahfiz saya. Dia pencen kursus peralihan pencen, dia minta untuk masuk Mahat Tahfiz. Umur 50 lebih dah pencen dah. 3 bulan kursus peralihan, dia masuk Mahat Tahfiz. Saya tengok pak cik ni. Pak cik kerja apa? Saya nak pencen dah, jadi saya ambil kursus peralihan, saya ambil tahfiz. Punyalah teruk tuan-tuan, duk kokak macam. Dia lancar alif lam mim zalikal kitab wa basyiril lazim. Mai ayat di tengah tuan-tuan, surah Al-Baqarah tu lah Allah. Tok tak. Tapi dia pulun. Pukul 1 pagi tak tidur lagi, duk apa. 1 pagi tak tidur. Mai ke subuh tuan-tuan tidur dah. Lah. Allah tuan-tuan. Tapi dia pulun tuan-tuan, dapat kat dia. Saya pergi ceramah satu masjid, habis sembahyang maghrib tu dia mai kat saya. Ustaz tak ingat saya ke? Rasa pernah tengok tapi di mana ya? Kan kita belajar sekali Mahat Tahfiz 20-30 tahun dulu. Loh, abang buat apa di sini? Saya imam di sini Ustaz. Alhamdulillah. Abang dapat berapa juzuk hari tu abang 3 bulan? Saya dapat 3 juzuk surah Al-Baqarah je Ustaz. Jadi bodai saya jadi imam Al-Baqarah ni lah Ustaz. La ilaha illallah. Jom tuan-tuan.
Jadilah orang terbaik. Sebab tu kalau kita tengok budak-budak ni, anak-anak muda ni, alhamdulillah, depa main ceramah duduk depan. Aku ni tak pernah duduk depan. Sudah tuan-tuan. Budak-budak ni tak ada dosa. Aku ni umur panjang, banyaknya dosa aku. Ya Allah, hati baik. Yang anak muda ni pula, bila tengok orang tua, hati pun jadi baik. Ya Allah, pakcik ni 70 tahun ada lah. 70 tahun berapa kali dia puasa Ramadan. Aku baru 5 kali jumpa Ramadan puasa wajib. Tapi dia kumang-kumang dah 60 kali. Oh, banyaknya pahala pakcik ni. Berapa kalilah sujud dia kepada Allah. Aku ni baru 10 tahun sujud, dia dah 70 tahun sujud. Banyaknya pahala pakcik ni. Inilah sifat anak muda, baru hati bersih. Jangan bila tengok orang tua, apa tua bangka tak tahu apa. Jangan cakap tuan. Nak bagi jadi bersih hati macam mana? Kita anggap kita yang tak elok, kita yang tak elok, kita yang tak elok. Orang lain semua baik. Semalam saya ceramah di Melaka. Hari Khamis saya forum perdana Ehwal Islam. Habis forum perdana, saya pergi ke Tampin. Sampai di Tampin 3 pagi. Habis pukul 9 pagi hari Jumaat, saya ceramah dekat Masjid Hutan Perca di Melaka. Tazkirah Jumaat. Depa bukan buat subuh macam Jumaat, depa buat menghidupkan sembahyang Jumaat daripada subuh. Kemudian mereka tunggu isyraq, mereka tunggu duha, mereka selawat, mereka zikir, mereka buat ceramah, kuliah sampai Jumaat tak balik tuan-tuan. Itu namanya di Hutan Perca. Tak balik sampai Jumaat. Masya Allah. Malamnya saya ceramah malam tadi dekat Nyalas. Saya ceramah dekat Nyalas, Masjid Baharu Melaka, Selandar. Saya sampai di Ipoh pagi tadi pukul 8.30 pagi. Saya layan 18 bas yang datang, saya layan sampai pukul 1. Balik rumah makan nasi apa semua, 2.30 saya mai sini. Pagi besok 18 bas lagi melawat saya, malam besok saya ceramah dekat Taiping. Habis Taiping tuan-tuan, saya pergi ke Kota Baru. Hari Isnin saya di Masjid Muhammadi Kota Baru. Habis Kota Baru, saya pergi pula ke Pahang. Hari Selasa saya ada di Pahang, di Temerloh. Baik ke saya? Dok. Tuan-tuan lagi baik. Sejak bila Ustaz buat macam tu? 34 tahun dah. Tak duduk di rumah, jalan keliling merata. Abang-abang lagi baik daripada saya. Abang-abang boleh sembahyang jemaah. Saya nak sembahyang jemaah apa? Duduk naik perterbang, duduk naik kereta, musafir. Abang-abang di sini untung sangat, boleh bawa isteri pergi makan kebab kat belakang. Malam-malam boleh makan berjemaah dengan anak beranak. Saya 30 tahun mana ada makan berjemaah. Abang-abang lagi baik daripada saya. Saya sembahyang subuh di luar, saya tak sembahyang subuh dengan isteri saya. Mana ada balik rumah. Seminggu sekali nak balik. Malam ni baru balik tuan-tuan. Besok tak balik pula sampai Rabu. Tuan-tuan tiap-tiap pagi boleh bawa isteri mai sembahyang subuh di Masjid Bushra. Pakai telekung isteri kita. Kono masuk masjid tu, menjala telekung, kita ingat Pontianak, rupa isteri dia berjalan. Tuan-tuan lagi untung daripada saya. Tiap-tiap malam boleh tidur dengan isteri, boleh main dengan anak, boleh main dengan cucu. Tadi saya berjalan tadi, isteri telefon, abang, cucu abang duk cari, rindu atuk, nak atuk, rindu atuk. Malam kan atuk balik, tak jumpa pun cucu. Dia duk tengok ceramah saya dalam TV je, atuk. Tengok tak tuan-tuan ni, tengah tidur pun atuk cucu lompat atas perut. Punya untungnya tuan-tuan dengan cucu. Saya tak ada apa. Saya lagi teruk dah tuan-tuan. Kalau nak sebut keluarga bahagia, kalau nak sebut suami misali, bukan saya. Tuan-tuan, pergi pekanat, pegang tangan isteri, lintas jalan. Ada yang tak pegang isteri, hilang lah pekanat. Tak mana mampu bidak. Saya tak pernah berjalan pasal malam. Tuan-tuan ada tengok saya punya berjalan dengan isteri saya dalam Facebook saya? Tuan-tuan ada tengok saya pergi berjalan tak ada? Tak ada tuan-tuan. Jadi saya lagi buruk pada tuan-tuan. Saya bukan contoh terbaik suami yang baik, ayah yang baik. Ni. Sebab tu saya tak boleh kata saya baik tak. Saya lagi banyak masalah.
Sebab itu nak bagi hati bersih tuan-tuan, kita kena tengok untung. Ya Allah, tiap-tiap hari pergi masjid, tiap-tiap hari pergi masjid, setiap waktu pergi masjid, banyaknya pahala dia. Ni dak, bila tengok orang pergi masjid tu, pergi masjid je, harap pergi masjid je, anak jadi hantu. Dia duduk pergi masjid setiap hari tu, anak jadi hantu. Mana ada orang tuan-tuan suruh anak dia isap dadah? Ada tak mak jadi anak ada duduk keloi, oi man, mainlah makan dadah ni, mak buat sup ni, sup dadah, ayah hang buat cokodok dadah. Ada? Tak pernahnya mak pak tu suruh anak dia isap dadah, tapi anak ni ketegak, degil, keras kepala, malam-malam duduk keluar. Ada tak mak tu pergi jamu dadah? Hei, bekal hang ni, awak tak bawa mak dah buat sup dadah ni, lagi lapak hang tu. Mana ada mak jahat lagu tu? Mak tak pernah bagi anak dia isap dadah, pak tak pernah bagi. Anak tu degil, takkan nak salah pak. Pak dah nasihat, pak dah cari, pak pun dah sepak dah. Dia sepak pak dia balik, tak cakap pak dia tu. Tiba-tiba kita kata kat pak dia, pak masjid, mak muslimah, tudung labuh sampai ke lutut, tapi anak isap dadah. Kenapa nak cakap macam itu? Jadi kat hang baru hang tahu. Anak hang mengandung baru hang tahu. Bila beranak, tuan-tuan, anak ni pergi bungkus dengan surat khabar, pergi letak bagi teh. Dulu main masjid dia duduk tengok anak orang sebelah. Semalam pukul 2 buat tengok lampu biru, aku duduk tidur tengok lampu biru, bini aku kata ngobang lampu apa duduk cerah tu, alien ke apa. Betul? Buka tingkap kereta dah, kereta produk. Oh, dia main angkut tu. Anak dia jual dadah. Biru lah. Aku pun pergi tengok lah. Tak angkat muka apa dia. Nampak cara gelak tu. Nak ngata ke orang. Mai malam besok rumah dia pula biru. Polis mai rumah dia pula. Angkut anak dia pula. Rupanya yang duk supply dadah pada orang sebelah tu anak dia. Ada dah dia habaq kat masjid. Malam-malam pukul 2 biru rumah aku. Awak polis mai ambil anak aku. Ada dia habaq. Tak, kalau anak orang lain, hak anu polis mai ambil, hak ni agensi dadah mai ambil, kena kat anak dia. Ni nama dia hati busuk. Sebab tu kalau kita tak mau orang kata kat kita jangan kata ke orang. Ngata ke orang perempuan, hang lupa hang ada anak. Pi kenuri rumah orang tak main. Sian, lauk punya banyak orang tak ada. Siapa nak pi rumah dia? Memang tak pi, lembu 2 ekor. Tak ada siapa main. Dia lupa tahun depan anak dia pula menikah. Jangan kata orang nak main kenuri dia, pengantin jantan pun tak main. Pengantin tak main. Nak sorok tak mana muka hang. Anak ni gantung diri malu. Sebab tu tuan-tuan, jom kita hati bersih. Nombor 2, bagaimana nak bagi bersih hati kita? Ni kena bagi betul. Ni apa tak duk ni apa? Ni lah binatang ni. Nama dia apa? Ubun-ubun. Dalam bahasa Arab nama dia nasiyah. Dalam Quran ada 4 kali Allah Ta'ala sebut nasiyah. Inni tawakkaltu 'ala Allah rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidhun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Surah Hud ayat 56. Surah Al-Alaq ayat 15, ayat 16. Kalla la illam yantahi la nasfa'an bin nasiyah nasiyatin kazibatin. Allah sebut ada 4 kali Allah Ta'ala sebut perkataan nasiyah di dalam Al-Quran. Apa dia ubun-ubun? Daripada sini, ni ubun-ubun, daripada sini sampai ke tengah kepala ni nama dia ubun. Bahasa Arab sebut nasiyah. Nak bagi hati ni baik, ada satu tempat yang kita kena bagi baik. Ni nama dia nasiyah. Nasiyah ni jahat, kadzibah, membohong orang.
khati'ah, buat salah, memang hati akan jadi busuk. Apa kaitan ubun-ubun? Apa kaitan ubun-ubun dengan kejahatan? Yang mencuri tangan. Kenapa Allah warning kita? Siapa yang tak berhenti buat jahat, aku campak ubun-ubun dia di hari kiamat. Kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah. Ingat, siapa tak stop, aku akan campak ubun-ubun dia di hari kiamat. Yang mencuri tabung, tangan. Tanganlah kena campak. Tak, ubun-ubun. Yang duk menulislah jamban tu, menconteng tu siapa? Tangan. Ubun-ubun kena campak. Tandas punya cantik. Saya mai dulu ni tuan-tuan, tak siap lagi masjid ni. Awal-awal saya kata, amboi tandas hampa lawanya, rasa tak mau keluar. Tu tandas belah sana saya pi. Rasa tak mau keluar, rasa nak tidur dalam tu. Mai kali ni tuan-tuan, Allah, alhamdulillah, tahniah. Tuan-tuan berkorban ni, alhamdulillah. Ustaz kita berkorban buat kerja ni contoh. Saya pi sampai ceramah di mana-mana pun. Ustaz pernah pi tak Bushra, Masjid Bushra? Adalah sekali hari tu. Bagus Ustaz no. Pi lah melawat. Buatlah tempat hampa pula. Jangan duk pi saja. Kadang-kadang contoh kita pi tandas masjid orang, Allah, susah hati. Saya yang paling menakutkan pi tandas masjid. Nak masuk tu teng teng teng. Gede. Takut tuan-tuan. Mengerikan. Sebab tu nombor 1 saya masuk tandas, nombor 1 saya cek ada tak selap. Nombor 2 saya cek kepala pipe ada yang. Kadang-kadang saya tak mau cek, saya suruh PA saya cek. Bancik, pergi tengok tandas okey tak? Dia pun turun. Okey Ustaz, tandas hak nombor 2 tu elok, kering elok. Tandas nombor 2 tu kepala pipe tak ada. Ustaz ambil tandas hak nombor 1. Hak nombor 1 tu elok, kering elok. Saya pun masuk tandas nombor 1. Masuk tuan-tuan, memang kering. Pintu tak ada, tuan-tuan. Tang mana pintu ni? Patutlah kering, elok orang tak masuk. La ilaha illallah. Masuk nombor 2 pula, kepala paip tak ada, hilang orang curi tuan. Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Baik, yang duk conteng dalam tandas. Ambil marker pen duk tulis Kazim bodoh. Saya pergi main orang nombor 2 pula, hang bodoh. Main orang 3 pula, hampa 2-2 bodoh. Main nombor 4, hampa 3 bodoh. Lalat satu pintu tu tak jadi berak, duk baca. Lalat keluar gitu. La ilaha illallah. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Hei, ni kepala otak ni yang menconteng tangan, kepala otak yang kena. Bila dibuat kajian tuan-tuan, berfikir yang jahat, merancang yang jahat, sesuatu perancangan dia bermula daripada ubun. Sekarang tuan-tuan menyesal. Tuan-tuan ceraikan isteri, talak 1. Sah dah jatuh talak, mahkamah kata jatuh. 2 hari lepas confirm jatuh talak, orang habaq, mat. Aku nak minta maaf mat. Sebenarnya yang aku nampak berjalan dengan jantan tu bukan isteri hang, orang lain. Aku nampak macam dia, rupanya bukan. Jadi aku pula pergi habaq kat hang pula marah pergi cerai dia. Jadi aku minta maaf mat, bukan bini hang mat. Agak-agak tuan-tuan malam tu tangan duk tang mana? Tangan duk tak katil tu, tangan duk tang mana? Nampak? Ada tak tuan-tuan bila duk fikir salah aku cerai dia, salah, ada tak tangan tetap macam ni? Ada? Tak ada. Tangan kompom macam ni. Ni tuan-tuan nak naik masjid tadi, tu imam tanya, J, kunci bawa tak? Kunci apa? Kunci bilik imam. Allah lupa. Nampak? Automatik Allah lupa. Nampak? Ada orang bila automatik lupa, dia ingat balik, Allah lupa. Tak ada tuan-tuan. Dia support telinga dia, dah Allah lupa lah. Nampak tak? Yang automatik telinga, tangan tak macam ni, tangan tak macam ni, tak macam ni, tak macam ni. Bila tuan-tuan duk fikir, tuan-tuan buat lagu nah, macam mana nak buat ni?
Kadang-kadang macam ni duk fikir. Nampak ni, aduh macam mana lah tu. Nampak tak? Kenapa? Tuan-tuan kena tangkap dengan polis. Polis buat pemeriksaan, cakap betul ke tidak? Ujian bercakap benar atau bohong. Macam-macam wire diletak dekat kepala tuan-tuan. Bahagian yang diletak 1, 2, 3, 4. Dahi dengan ubun-ubun. Pasal apa? Bila tuan-tuan cakap bohong, graf akan buat lain. Tuan-tuan cakap betul, graf tu stabil ya. Tuan-tuan cakap bohong je, tu dia. Jadi akak-akak beli mesin tu satu, buh kat rumah. Abang, Mezat, buh kat kepala abang. Awak nak tanya, abang ada skandal dengan orang lain? Mana ada? Tak ada pasang tuan-tuan. Tu dia punya tinggi tu dia. Oh, itu ujian pembohongan. Maka Allah Ta'ala suruh benda yang ni dipanggil sebagai frontal lobe. Bahagian otak bahagian depan ni nama dia frontal lobe. Frontal lobe tu pula dijaga oleh satu tengkorak, nama dia frontal bone, letak di sini. Black dot bone. Frontal bone letak di sini. Supaya otak ni jadi baik. Mai ditambah kita lagi, letak pula kepiah, letak pula songkok, letak pula serban supaya jadi baik. Ni, berfikir yang baik. Ingat, piah atas kepala tu. Sebab tu kita jarang tengok orang pakai kepiah putih, kencim diri. Pergi tala dekat R&R tu. Kita pernah tengok orang pakai kepiah putih, songkok putih, kopiah putih, ketayap. Pergi duk buka zip, duk tala kat dinding. Ada? Ada tapi jarang. Kadang-kadang tak tahan sangat lah kot dia pergi terpas tu. Duk hujung-hujung dah tak tahan sangat dah. Tak payah masuk bilik lah. Ni, dia jaga. Pakai kepiak, pakai serban, pergi selak jumpa. Selam berok ya. Oh, dah. Tuan-tuan jumpa ada orang pakai serban ke apa. Tapi beratok nombor ekor. Memang tak ada di Kedah. Kedai nombor ekor tutup. Tak pernah faham? Tak faham sudah. Tak. Dia tak jumpa kita ni hak pakai songkok hitam, pakai baju Melayu sampai duk beratok, duk tulis nombor. Cina hak jual nombor pun tak mau jual. Haji, pejabat pos ujung post office ini kedai number ujung sana. Dia menjaga kita, nak minum berdiri pun kita takut. Kita pakai kepiah ni tuan-tuan, nak ngorak ke nak darah? Piwit. Doa. Saya masa naik kapal tahun 2014, saya dapat tiket free naik cruise. Dapat 4 tiket. Saya ajak AJK sekolah saya, jom kita ambil cuti ya, naik cruise. Saya pun tak nak naik cruise. Pi cok pasport tuan-tuan. Lepas cok pasport, depa tarik tangan saya, suruh bergambar. Saya topih lah tangan tu. Orang Filipina, orang jantan. Sir, take a photo, sir. No. Tarik tuan-tuan, lari saya. Tak lari apa, depa saya duduk dekat photo booth. Perempuan tu pakai burung merak. Ini belakang ni pakai bikini saja. Ajak gambar. Yang kita pakai kepiah. La ilaha illallah. Oh, no, tak boleh lah. Buatnya mereka ambil gambar, mereka jual pula dalam cermin tu RM20. Sampai sekarang tak boleh ceramah pun tak. Saya kata, pakai laju tu agak orang ambil gambar. Saya pun duduk dalam bilik menung. Kapai apa ni? Kita perak tuan. Jenis bodohnya orang. Mai dah habis semua, kapal pun dah berjalan. Ustaz, jom makan. Duduk dalam bilik di rumah boleh duduk dalam tidur. Jom makan. Jom. Tu dia udang punya banyak, duduk berdiri semua udang ni. Banyaknya, penuh. Saya pun ambil nasi, ambil semua, duduk cari kerusi tak jumpa. Nak duduk tang mana? Ustaz, di luar banyak kerusi kosong, makan kat luar. Jom. Tok, rupanya depan kolam renang. Sudah ni parah ni tuan-tuan. La ilaha illallah. Nak tengok udang kan, tengok apa tuan-tuan ni? Aduh, masa tu gatai kepala,
garu. Senang-senang cabut kepiah bola poket. Senang tahu. Kena faham. Tak faham sudah. La ilaha illallah. Tu. Allah, saya pun duduk atas kapal tu pukul 12 malam, pukul 1 ni aku ni silap naik kapal dah. Nak terjun laut. Nak patah balik tobat lah, tak boleh dah. Tapi saya fikir, saya tengok kolam renang, saya tengok tempat dia buat konsert, saya tengok lah sunyi dah. Pukul 1 pagi sunyi, tak ada orang. Saya kata kat kawan-kawan saya 3 orang tu, "Hai Ji, kalau kita bawa rombongan kita buat semayang atas dek ni, atas dek ni kita semayang. Saya jadi imam, Ustaz Mokhtar bang, kita buat qiyamul lail, memanjang sampai ke kolam renang, tutup kolam renang, kita semayang, kita buat ceramah, buat kuliah, buat kursus. Bagus ke Ji? Boleh. Itu yang kali pertama tu saya buat. Jumpa dengan tokey syarikat tu. Tokey tanya kat saya, "You nak buat apa?" "Saya nak bawa orang Islam naik you punya kapal dan kita akan buat macam-macam aktiviti." Soalan yang dia tanya pada saya, "You ada duit ke?" Itu mula-mula dia tanya saya, "You ada duit ke?" Saya bila kata orang tak ada duit, saya marah. "Berapa sewa?" Saya tanya. "Tak ada duit." 4 juta. Memang tak ada. Dia parah dia tuan-tuan. Aku mengerah pun dia lagi mengerah. 4 juta kapal dia balik. Tapi saya tak bodoh. Fikir. Tak payah sewa. Kita conquer semua. Beli bilik. Dapat 1,700 orang. Semua saya dah bawa. 1,500 saya bawa. Campur dengan petugas apa semua ni, dia jumlah semua nak ikut. Jam. Boleh? Dia pun terkejut macam mana saya boleh bawa beribu orang naik kapal. Campur dengan staf apa semua lagi. Okey, sekarang kapal ni kita banyak sekali. Okey bos, nombor 1 bos. Kita mau ini orang Islamnya, haji punya, semayang punya orang punya. Kita mesti makan halalnya. Betul. Saya mau sama semua. Sudu, sudip, senduk, periuk, mangkuk, hayung, semua sama. Dia bukan tahu sama menentang apa. Saya kata kita akan sama. Betul tuan-tuan. Majlis agama tolong saya masa itu. Dia pun hantar pegawai dia sama habis supaya makanan kita dapat makanan yang halal bersih. Nombor 2 bos. Saya mau itu pakai bikini burung merak punya. You tahu itu ambil gambar punya petubut. Ya. Mesti tutup aurat. You tahu itu tutup aurat? Apa? Jangan pakai bikini lah, tutup semua lah, baru boleh ambil gambar. Okey. Betul tuan-tuan. Lepas cok pasport saya, depan sekali ambil gambar dengan perempuan tu. Sebab dia pakai patung arnab. Memang tak nampak apa tuan. Duk cokong patung arnab lagu tu. Tak nampak jantan ke perempuan kita pun tak tahu. Lepas tu naik tuan-tuan, kolam renang tutup. Buh jaring, tak ada siapa mandi lah. Itulah kali pertama saya buat naik kapal. Masya Allah. Sebab tu kepala otak kita kena fikir. Jangan duk kata lah, apa nak jadi ni, mau kapal ni tenggelam mampus semua orang. Dan bila saya naik kapal tu tuan-tuan, semayang keluar dalam TV Astro kalau ada jodoh masa tu. Saya buat rakaman, kalau ada jodoh singgah di JT Langkawi, 30 bas bawa kami di Langkawi, singgah di port Thailand, Phuket, 30 bas. Tuan-tuan, TV Thailand mengambil liputan, siaran ambil liputan, masuk berita TV Thai. Tuan ingat senang. Masya Allah, tuan-tuan yang saya muliakan. Bila dah kecoh heboh keluar dalam Astro, Ustaz Kazim bawa, ustaz-ustaz pula tiba. Apa bawa orang naik kapal, di dalam tu ada judi lah, arak lah apa, dia naik pula dah. Apa ustaz tak sedar diri. 2 tahun lepas tu saya tengok dia pula bawa orang. Ustaz dia pun tak sedar diri dah. Hati orang tibai saya, perempuan, saya kata aku suka aku. Mana boleh ustaz, kapal itu ada arak, ada judi.
Abang pergi Genting Highland tak? Pergi. Mana boleh, dia di Genting ada kasino. Saya tak masuk kasino ustaz. Habis tu kami pun tak masuk kasino dalam kapal tu. Lambat sikit bentar. Lambat sikit abang kita tu. Dia donat sikit bentar. Saya pun tak bawa. Abang masuk dalam hotel, ada tak jual arak dalam hotel tu? Ada. Haram masuk ada arak. Bukan saya minum ustaz. Kami pun tak minum arak abang oi. Abang naik kapal terbang, ada arak dihidang? Ada. Haram abang duduk dalam kapal terbang. Bawa pula arak. Baru ni saya pergi mana tuan-tuan? Kapal terbang dia bagi arak kat Mak Saleh tu. Aduh, duduk sebelah saya pula. Aduh, sabar je lah. Kalau ikut kepala otak dia tadi haram. Kena buka pintu. Nak terjun. Nak mana encik? Arak nak terjun sekarang juga tuan. Sabarlah. Last saya naik kapal tu 2018 sebelum Covid. Dewan dia besar pada masjid kita. Dewan dia besar pada masjid kita. Saya ada forum 3 orang kami. Saya tengok atas lantai ni pelak. Saya tanya pada budak Indon yang duk layan saya, duk tuayang apa semua mikrofon semua ni, saya tanya, bang, mas, ini banyak pelak-pelak ni apa? Charging punya handphone kah? Hai Datuk tak pernah masuk sini kah? Mana ada aku masuk ni, apa tempat? Ini kasino. Loh, itu bagaimana kasino? Sudah buang kasino, sudah tidak ada. Sekarang sudah jadi tempat untuk kuliah, sekarang tempat jadi semayang, ini tempatnya. Oh, alhamdulillah. Sekarang bos sudah buang kasino, sekarang sudah jadi tempat semayang. Sekarang ustaz boleh buat forum sini, nampak? Oh. 2014 buat, 2018 dia buang kasino. 4 tahun tuan-tuan. Kalaulah kepala otak saya tak berjalan, masih ada lagi kasino. Sayang pula dah kasino semua dah buang, mai Covid pula dah. Langsung tak boleh belayar. Sebab tu tuan-tuan, elok tuan-tuan buat macam ni. Memanglah orang kata ni masjid ke arena. Memanglah hak tak suka tu kata, ni apa ni? Kau wash pun ada. Apa masalah? Masalah apa? Ingat masjid tu tempat semayang sajalah. Mailah buat aktiviti apa sini. Orang nak kata ni tuan-tuan, memang kerja dia. Sebab kepala otak dia tak boleh tengok orang bahagia. Kepala otak dia khati'ah. Kepala otak dia kadzibah. Nama dia nasiyah. Tapi Allah mengajar kepada kita supaya nasihat ni jadi baik. Sentiasa positif. Sentiasa buat benda yang baik. InsyaAllah akan ada kebaikan. Tuan-tuan nampak, bila tuan-tuan buat busyra, buat macam ni, agak-agak ada tak masjid lain akan tiru? Ada. Ustaz kita beberapa kali duduk bentang atas kerja. Hak nu panggil, hak jabatan ni panggil, hak persatuan ni panggil, tolong ajak kami macam mana apa buat, kami pun nak buat. Cuba tengok hari ni semayang subuh macam semayang Jumaat. Berapa ramai yang duduk kutuk. Pok-pok ni pergi semayang subuh ni kerana Allah kan, pasal artis tu. Apa ni, artis main ajak. Artis ajak main semayang subuh, ramai-ramai. Tablet ajak, tak main apa ni. Dia duduk kait dengan tablet pula dah. Baguslah main. Hak baru ni kita tengok di mana ke? 12,000 orang semayang subuh. 12,000 orang. Jumaat pun tak ada 12,000. Biarlah mereka mai. Kepala otak orang yang buat mai semayang subuh macam Jumaat mai. Ustaz, mereka tu semayang bukan kerana Allah. Mereka tu semayang kerana artis. Hang tahu mana? Hang tahu hati orang. Ni saya kata awal-awal tadi, kenapa hang nak jadi hakim? Ni puak-puak ni mai bukan kerana Allah, ni pasal artis ni nak bergambar atas mimbar. Tak. Kena pula masjid pula buat kenduri pula. Sembelih kambing pula 2 ekor. Ni puak-puak ni memang terkedarak ni. Hei, tuan-tuan kalau jumpa orang ni, tuan-tuan smackdown lah. Sebelum smackdown tu buat macam tu lah. Kena faham, tak faham tu dah. Orang main masjid tak ramai. Dia kata, apa tak buat masjid lawa-lawa, main subuh 5 orang nak buat apa? Bukan ke?
Ni orang utara, dia hujung dah. Bukan tak? Dia ada belakang tu dah. Masjid besar-besar, mai sembahyang subuh 5 orang. Buat apa tak? Bukan tak? Ha? Kalau bukan kau apa? Bila dah mai 5,000 orang, ni apa ni? Mai ni kena apa ni? Hang nak apa sebenarnya? Bukan orang yang bermasalah, hati hang yang bermasalah. Mula-mula kita buat masjid, kipas ni pun tak ada. Duk orang kipas kat tiang. Bung kipas duk beratik go beratik. Mana? Buh yang tu. Lalah buh suria ni. Mula-mula buh kipas kecil. Dia kata, daklah kipas mentara mana nak buat. Tak rasa komplain buh kipas besar. Buh kipas ni besar saja, tak rasa sejuk pun. Empat. Ada. Ni kalau kata-kata lah nak repair tu, siapa nak repair tu? Duduk tengok suria tu. Teringat okok dia. Oh, salah tuan ni. Kita kata dekat dia, mat, hantar pergi Masjid Bushra. Mayang sana. Tak apa, aku pergi lah, ingat. Kali lah, panas, hangat. Peluh bepoh. Mai hangat, dia pun buh ekong pula. Mat, mai masjid kita, mat. Dia pun buh ekong sejuk, mat. Aku dah pergi marin. Sejuk, tak tahan lah. Hangat tak tahan, sejuk tak tahan. Ni hang nak jadi apa? Ni bukan masalah ekon, ni masalah hati hang tu hangat. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita nak buat baik, kalau tuan-tuan duk cari hak jenis macam ni, tuan-tuan takkan boleh buat baik. Sebab ada otak, kata Allah, yang mana otak dia suka buat jahat. Jadi sekarang kita gunakan otak kita macam mana nak bagi baik. Baik, macam mana nak bagi otak baik, Ustaz? Sebab tu saya kata tadi, bungkuih kepala. Bila bungkuih kepala, insya-Allah jadi baik. Tak kira lah tuan-tuan buh serban ke, pakai kepiak ke, pakai songkok ke, buh. Akak leha pakai tudung ke apa, buh. Tapi, berapa ramai hak pakai kepiak, berapa ramai hak pakai serban, tak boleh pakai. Ada tuan-tuan. Duduk rabah budak tahfiz. Ada juga kepiak atas kepala. Tak tikam nombor ekor pun ada. Buka helmet tu dengan kepiah keluar sekali. Duduklah helmet kepiah dia. Sekali pakai pula, cabut ada kepiah pula. Tapi nombor ekor di bawah ni, dalam poket. Terlupa nak bola poket seluar. Bila rukuk dia tu, oh sudah, ni parah ni. Jatuhlah tiket nombor ekor tu. Aduh. Kipas angin besar pula, dia tiup main jatuh Datuk Imam. Siapa punya? Tok Imam waktu duk rukuk ni siapa punya? Sami Allahu liman hamidah. Ha, aku punya ada. Allah. Ni bukan sini, ni Afrika. Sini tak ada apa. Dia boleh apa? Oh, aku punya ada. Tak apa. La ilaha illallah. Salah tu yang tak ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Sebab itu tak cukup lagi. Ada satu lagi amalan. Apa dia? Rendahkan nasihat. Rendahkan nasihat, tundukkan nasihat, hinakan nasihat. Hinakan ubun-ubun, tundukkan ubun-ubun. Cuba tuan-tuan tengok kapek ni. Lawa. Kemah pun kapek ni. Cuba tuan-tuan tengok. Berapa ramai duk pijak dia. Yang keluar daripada jamban, kaki basah, masuk dalam masjid. Tuan-tuan ingat kaki dia delak kat mana? Delak kat kapek. Dia masuk ke sana. Cuba cek tengok kaki kita, ada hak cekam tak? Ada? Hak cekam tang kaki tu. Delak gitu. Sekali kita pergi sujud pula. Bau apa ni? Nampak? Ni, cuba tengok ni. Duduk atas kapek ni. Ada yang duduk atas motor. Motor tu punggung dia dengan kem plekat tu duduk atas seat motor. Motor tu sebelum dia mai tadi, ayam duduk situ. Ayam lah sejuk hujan duduk terkejut tu. Orang habis bayang duduk sini pula. Kain pelekat tu duduk atas seat, yang ayam duduk, kain pelekat tu pula duduk atas jadah, atas kapek. Sat lagi kita sembahyang. Bau apa? Nampak?
Orang pijak, orang pijak, orang pijak, orang pijak. Tempat orang pijak itulah kita pergi sujud. Kita merendahkan kepala kita, otak kita, nasiah kita, sampai punggung pun lagi tinggi daripada kepala. Itulah nama dia sujud. Sebab itu nak bagi baik, semayang. Pemikiran jahat tak ada, sombong tak ada, belagak tak ada. Orang yang banyak semayang ni tuan-tuan, hati dia lembut. Orang yang banyak semayang ni tuan-tuan, dia takkan buat jahat. Pasal apa? Innas solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya semayang dapat mencegah daripada jahat dan mungkar. Cantiknya Allah tuan-tuan. Nak bagi hati baik, datanglah daripada tutur kata yang baik. Tutur kata yang baik datang dalam sembahyang. Bila sembahyang ada, dia insya-Allah dia takkan jaga, dia takkan ngumpat orang, dia takkan fitnah, dia takkan maki hamun orang. Pasal apa? Aku jaga sembahyang aku. Aku letih sembahyang. Aku sembahyang berpuluh-puluh tahun. Aku tak mau pahala sembahyang aku pergi dekat orang lain. Maka perkataan dia pun baik. Aku tak mau mencuri. Nanti kalau aku mencuri, pahala sembahyang aku tak dapat. Aku tak mau lawan mak bapak aku. Kalau aku derhaka, sembahyang aku ditolak. Aku tak mau buat zalim pada isteri aku, nanti sembahyang aku tak ada pahala. Aku tak mau derhaka pada suami aku, nanti aku tak ada pahala sembahyang. Akhirnya tuan-tuan, kita jadi baik dengan sebab apa? Jaga nasiah. Bila nasiah jadi baik tuan-tuan, amalan jadi baik, maka dua benda inilah Allah Ta'ala, Nabi sebut tadi pada kita, Allah hanya melihat pada dua. Satu, Allah tengok pada hati, Allah tengok kepada amalan. Jadi kalau kita berkawan dengan orang tak semayang, kita bermenantukan dengan orang tak semayang, kita tak kisah dengan orang tak semayang, kita pun tinggalkan semayang, tu macam mana tuan-tuan? Fawailul lil musallin lah tuan-tuan. Semayang di hujung waktu, semayang main-main, tak semayang, macam mana kita nak jadi baik? Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, pelajaran kita malam ni ambil satu. Pertama, pandang orang lain semua baik, aku yang tak baik. Aku kena siapkan diri aku supaya jadi lebih baik. Yang kedua, tak payah kita nak layan fikir jahat orang pada kita. Selagi mana yang kita buat tadi berbetulan pada agama, buatlah tuan-tuan. Ujian pasti sampai. Nak layan kerana orang, kata-kata orang, apa pun tak jadi. Yang ketiga tuan-tuan, jom kita jaga ubun-ubun kita. Bermula ubun-ubun ialah otak bahagian depan yang sentiasa berfikir nak buat jahat atau nak buat baik. Bagaimana dia? Rendahkan dia, perbanyakkan solat, perbanyakkan solat. Dan tak lama lagi kita akan sampai pada bulan yang paling banyak solat, nama dia Ramadan. Kita keluar daripada Ramadan nanti dalam keadaan fitrah, tidak ada dosa, dengan sebab kita banyak puasa, banyak sembahyang. Mudah-mudahan kita jadi baik, hati kita pun jadi baik. Dan yang tak akhirnya tuan-tuan, jagalah hati. Simpan dalam satu hati dua benda. Takut. Takut ni dua benda. 2 malam lepas saya kata, saya sampai di Tampin pukul 3:30 pagi tu. Saya dalam kereta tu, sementara nak pergi ambil kunci hotel tu, kunci pula lala-lala, mana ada orang, semua guna mesin. Nak ambil kunci bilik pun guna mesin tu. Tekan nombor tok tunggu, tak jatuh-jatuh pula mesin ni. Pasal apa? Hang kelan tak mana. Duk dengar anjing tu duk kongkang. Bila saya keluar je, 5 ekor anjing mai menyalak kat saya, mai. Saya kata kat driver saya, hampa tengok, sekali lagi saya baca satu ayat, anjing ni akan diam, dia berhenti tegak, lepas tu dia lari. Saya membaca, berhenti diam tegak, lari, tak dengar apa sampai ke subuh, tak dengar. Nanti saya baca pada tuan-tuan ayat bagaimana nak bagi satu-satu benda yang jahat stop. Tuan-tuan jumpa orang yang samsing jalan raya, duk ajak tumbuk tengah jalan. Tuan-tuan jumpa orang yang tengking. Saya ceramah ni tuan-tuan, berapa kali orang bergajak bergaduh tengah-tengah ceramah. Hoi Kazim, bang, kalau abang nak cakap mai depan, mai tak payah jerit bang, malu kat orang. Dia langkah orang, dia langkah bau orang. Waktu tu saya baca doa. Yang saya seronoknya, rela tak tahan.
Sebab tu nama dia rela menanti. Tengok. Dia sampai depan saya baca satu ayat, abang duduk sini sampai habis saya ceramah. Habis ceramah saya tampar belakang dia. Abang, ceramah dah habis, balik. Ni doa dah. Jadi abang-abang kalau jumpa isteri abang-abang beleteh tak habis-habis, baca doa ni. Diam sampai ke maghrib, diam tak kata apa. Baik. Tuan-tuan, takut tak kita? Ada yang takut pada hantu. Ada yang takut ketukkan pintu. Ni saya pamer perlih saya duk ketuk pintu pula dah. Oh sudah. Takutlah tu kata. Ada yang takut pada orang minyak. Opah leha takut. Itulah apa duk seorang takutlah tok umur apa 80. Dia cari nak darah tok pun nak darah. Ni parah ni tuan-tuan ni. Orang minyak cari dia takut. Takut ni ada dua. Pertama, takut amalan tidak sah. Yang tu kena takut. Wuduk tak betul, mandi tak betul, semayang tak betul, baca tak betul. Yang tu kena takut. Ya Allah, aku ni takut tawaf aku tadi batal. Aku takutlah aku dalam ihram lagi ni. Kena takut tu. Yang kedua, takut amalan tak diterima. Pak siapa tak diterima? Hang kaki mengumpat, hang kaki fitnah, hang kaki mengata ke orang, amalan hang tak diterima. Hak lain-lain tak payah takut. Dia mati, kita pun mati, takut apa? Tapi dua ni. Baik, saya bacakan doa ni, tuan-tuan ikut saya baca, hafal doa ni. Jadi kalau jumpa benda hak tak elok, menakutkan, tuan-tuan nak pergi singgah makan sekali lagi, kedai ni ada apa, baca. Kalau ada dengan izin Allah, tuan-tuan baca pada air ni, gelas ni meletup. Okey, saya baca tuan-tuan 2 kali, gelas meletup, pecah pinggan dengan izin Allah. Jadi ambil ilmu ni, mudah-mudahan ilmu saya tak ada apa, tuan-tuan dapat hadis pun jadi malam ni. Baik, ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Lagi sekali. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Baik, ulang balik saya nak dengar. Minha ya ada dapat Ustaz. Alih aku tak ingat Ustaz Jadi balik sekali lagi hafal daripada surah Toha ayat 55. Surah Toha ayat 55 insya-Allah. Mudah-mudahan Allah berkati kita. Terima kasih pada semua. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.